Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seangkasan dan rakan sekalian. Untuk subjek dasar dan analisis fiskal, kumpulan kami dari kumpulan MCBU telah memilih tajuk assignment iaitu Duty Excise di negara Brunei Darussalam. Saya Nur Jasmin akan membentangkan Duty Excise di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam dikenali sebagai sebuah negara yang terkaya di kalangan negara yang membangun, walaupun negara tersebut bukanlah seperti di kota metropolitan yang sering kita bayangkan. Negara Brunei turut mempunyai sektor awam dan juga swasta, di mana ekonominya didominasikan oleh sektor minyak dan gas kerana negara Brunei mempunyai sumber minyak dan gas yang banyak. Walau bagaimanapun, Brunei juga turut mempunyai sumber hasil pendapatan yang lain dengan mengenakan cukai seperti duty custom, duty excise atau duty stamp untuk menambah pendapatan negara. Definisi cukai. Cukai merupakan salah satu instrumen ekonomi negara yang amat penting untuk mendapatkan hasil atau pendapatan negara, di mana ianya merupakan sumbangan wajib tanpa faedah nyata atau langsung oleh pembayar cukai. Duty excise adalah merupakan salah satu cukai yang dikenakan ke atas barangan yang hendak dibawa masuk ke dalam negara Brunei, termasuklah bagi barangan yang tersenarai di bawah cukai duty excise yang dihasilkan oleh mana-mana pengusaha di Brunei juga turut dikenakan cukai excise. Brunei melakukan pemungutan cukai excise daripada barang import dan jenis barang tertentu yang dihasilkan di negara tersebut seperti tembakau, kenderaan bermotor dan juga petroleum. Tujuan cukai ianya sebagai sumber pendapatan negara. Hasil daripada sumber cukai akan digunakan untuk membantu kerajaan dalam membangunkan negara serta membantu pengagihan semula kepada masyarakat. Contohnya, kerajaan akan membina sekolah sebagai tempat pendidikan, menyediakan infrastruktur seperti membina jalan yang menghubungkan ke kawasan pendalaman. Baiklah, bagi pengelasan cukai, yang pertama iaitu kadar cukai import dan cukai excise ini antaranya adalah bagi mengemas kini struktur cukai barangan di negara Brunei Darussalam yang akan dapat mendukung beberapa objektif utama, antaranya bagi meningkatkan daya saing iklim perniagaan dan pelaburan negara. Seterusnya, untuk mengawal penggunaan barangan tertentu dengan matlamat untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini. Seterusnya, seperti kita tahu, pengelasan cukai di Brunei Darussalam adalah untuk menyasarkan kepada beberapa produk tertentu yang mempunyai beberapa matlamat, antaranya untuk meringankan kos sara hidup, terutama bagi golongan-golongan sasaran, menyasarkan penurunan harga bagi barangan tertentu bagi mengelakkan penggunaannya. Okey, baiklah. Seterusnya, untuk pengelasan cukai yang lain pula, pengurangan kadar cukai import dan excise juga akan dilaksanakan ke atas beberapa barangan bagi beberapa sektor perniagaan seperti mesin-mesin perindustrian, alat ganti bagi kenderaan berat dan jentera berat. Seterusnya juga, kadar cukai barangan alat ganti dan tayar kenderaan akan dikurangkan bagi tujuan meringankan kos kepada pengguna di negara ini di samping mengetengahkan aspek keselamatan bagi para pengguna. Akhir sekali, untuk aspek kesihatan pula, kadar cukai di atas beberapa barangan yang boleh memudaratkan kesihatan akan dinaikkan bagi mengawal permintaan pengguna, antaranya minuman atau makanan yang mempunyai kadar gula yang tinggi dan sebagainya. Okey, baiklah. Untuk yang kita lihat dalam slide ini adalah contoh kadar cukai excise di Brunei Darussalam. Seperti kita dapat lihat dalam gambar rajah tersebut, ini kita telah beri contoh sebelum 1 April dan selepas 1 April. Apa yang telah dikenakan oleh kerajaan Brunei dalam duty import dan excise. Kalau kita dapat lihat contoh yang pertama, kita dapat lihat tayar baru di mana sebelum ini ada dikenakan cas import sebanyak 20%. Namun, setelah 1 April 2017 tidak ada lagi untuk
peratusan untuk import, tapi dikenakan dalam duty SIS 5%. Jadi kita dapat lihat gambar rajah ini telah memberikan satu gambaran beberapa produk dan barang yang telah dikenakan dalam duty SIS. Salam sejahtera, nama saya Nadiana binti Madihi, nombor metrik 266145. Semua negara termasuk negara Brunei Darussalam, sumber utama kepada pendapatan pihak kerajaan selain daripada sumber minyak dan gas adalah sumber dari duty excise yang dikenakan kepada syarikat terlibat. Oleh itu, prinsip pencukaian seperti prinsip equity dan kecekapan adalah merupakan satu kayu pengukur kepada tahap keberkesanan sesuatu cukai. Melalui prinsip equity yang dikenakan oleh kerajaan kepada golongan yang dikenakan cukai dilakukan secara adil dan saksama, manakala bagi kecekapan dalam pentadbiran pula untuk memastikan tiada kesan kepada taksiran dan hasil cukai yang menyebabkan kos yang tinggi kepada kerajaan dan golongan yang dikenakan cukai. Selain itu, prinsip equity yang menggunakan prinsip faedah. Ini bermaksud cukai dilihat sebagai harga yang perlu dibayar bagi mendapatkan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan. Cukai yang dikenakan ke atas sesuatu barang yang diimport atau dieksport untuk dibawa masuk ke negara ini disifatkan sebagai harga atau pembayaran ke atas penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan. Kebenaran daripada pihak Kementerian Kesihatan atau Polis Diraja Brunei harus diminta jika orang awam ingin membawa masuk barangan seperti vape dan bunga api. Bagi keberkesanan pentadbiran cukai dalam duty excise ialah sistem pencukaian yang baik adalah cukai yang dikenakan mempunyai kos pentadbiran yang tidak terlalu tinggi. Contohnya, apabila kerajaan mengurangkan cukai kastam terhadap barangan tayar baru di mana pengemas kinian kadar duty dilaksanakan ialah sebanyak 50% kepada 5% bermula 1 April 2017. Untuk membuat pengukuran yang lebih efektif dalam pentadbiran cukai, ini boleh dilakukan dengan menggunakan denda atau penalti yang tinggi terhadap pihak yang bersalah. Kita boleh mengambil contoh daripada kita sedia maklum bahawa rokok merupakan salah satu barangan yang dilarang dibawa masuk ke negara Brunei Darussalam. Sekiranya didapati bersalah, individu merokok di tempat larangan merokok boleh dikenakan kompaun di bawah Perintah Tembakau 2005 bab 14 dalam kurungan 2. Oleh itu, kesimpulannya ialah pelaksanaan dan pengurusan cukai yang baik di samping mendapat kerjasama pelbagai pihak mampu memberi impak yang besar dan boleh meningkatkan hasil negara melalui peningkatan kadar pematuhan cukai. Negara Brunei Darussalam merupakan negara yang tidak mengenakan cukai pendapatan serta cukai penggunaan seperti GST pada rakyatnya. Ini membuatkan gaji yang diperoleh masyarakatnya juga bersih dan barangan yang dibeli bersih tanpa sebarang penambahan harga padanya. Namun begitu, ini tidak bermakna negara Brunei Darussalam bebas daripada cukai sepenuhnya. Cukai yang dikenakan oleh negara Brunei adalah seperti cukai import dan ekspor, cukai excise dan cukai jalan. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Seterusnya, saya Nur Jasmin akan membentangkan kesan cukai terhadap kerajaan dan masyarakat. Menurut kenyataan media Jabatan Perancang Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi Negara Brunei Darussalam, pada tahun 2020, ekonomi negara tersebut telah meningkat, di mana hasil tersebut diperolehi daripada sektor bukan minyak dan gas sebanyak 9.0%. Seperti yang kita sedia maklum, pada 1 April 2017, negara Brunei Darussalam telah membuat perubahan pada kadar cukai terhadap import dan excise. Daripada perubahan kadar tersebut, dapatlah kita melihat bahawa kerajaan Brunei amat menitik berat akan keadaan ekonomi rakyatnya. Sebagai contohnya, tembakau atau produk tembakau merupakan salah satu barangan sekatan di Brunei Darussalam.
dan semua tembakau yang diimport dari luar negara akan dikawal oleh Kementerian Kesihatan Awam serta dikenakan duty excise sebanyak $120 atau $240 atau $400 dan 50 sen sebatang. Berdasarkan gambar raja di atas, boleh dibuktikan di mana kenaikan kadar cukai tembakau telah mengurangkan pembelian dan permintaan kepada produk tembakau itu sendiri. Ianya sangat selaras dengan kempen Kerajaan Brunei iaitu Bersama ke Arah Warga Sihat. Setiap tahun pada 31 Mei, negara Brunei akan menyertai masyarakat global untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa penggunaan tembakau sangat membahaya kepada kesihatan. Berdasarkan gambar rajah di atas, dapat kita melihat bagaimana penurunan kutipan cukai excise kereta yang telah berkurang dari tahun 2015 sehingga 2019. Pada tahun 2018, hasil cukai duty excise adalah sebanyak 100,000. Pada tahun 2019, hasil cukai adalah sebanyak 300,000. Sebelum pelaksanaan penurunan kadar duty import dan duty excise dilaksanakan, hasil yang diperoleh adalah sangat menguntungkan berbanding tahun seterusnya. Walaupun hasil cukai dan duty yang dikutip turun setelah pelaksanaan pengurangan kadar cukai dilaksanakan, namun sebenarnya ia memberikan keuntungan kepada kedua-dua belah pihak kerana semakin meningkat permintaan maka ia menunjukkan rakyat mampu untuk membeli barangan tersebut kerana harga yang ditawarkan adalah sangat berpatutan. Kesimpulan, jelaslah bahawa pelaksanaan cukai di setiap negara adalah sangat penting dalam memastikan ia mampu membangunkan ekonomi sesebuah negara, seterusnya mewujudkan banyak peluang pekerjaan yang menjadikan ia sebagai sumber utama pendapatan sesebuah negara. Cukai yang dikenakan ke atas barangan seperti tembakau atau produk makanan dapat memastikan aktiviti yang tidak sihat dapat dikawal dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat. Peningkatan harga barangan disebabkan cukai excise diharap dapat mengurangkan penggunaan barangan tersebut. Permintaan bagi kedua-dua barangan ini dapat dilihat sebagai kurang anjal. Ia akan membawa hasil yang lumayan kepada kerajaan.